Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dipanjangkan usia untuk bertemu pada malam yang berbahagia ini, diberikan kesihatan yang baik, tubuh badan yang sihat, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengulang kaji hukum hakam agama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman yang baik kepada kita semua. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak pilih dia jadi baik, Allah Ta'ala akan fahamkan dia dengan agama. InsyaAllah malam ni kita akan bincang mengenai halal dan haram dalam bab makanan. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah perkara yang boleh melembutkan hati? Jawab Imam Ahmad, makanan halal. Baik, memilih barangan halal bukan hanya berkaitan dengan pembentukan tubuh dan minda, namun ia berkait rapat dengan pembinaan dan perkembangan ekonomi umat. Maka selama ini umat Islam menjadi pengguna. Sudah sampai waktunya untuk umat Islam beralih kepada posisi pengeluar dan juga pengedar, agar umat Islam tidak lagi bergantung kepada orang bukan Islam, terutama dalam perihal berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan halal haram dalam makanan. Sebab itu Islam sangat mengetatkan disiplin pemakanan berbanding ibadah, kerana melihat maqasid syariah yang mewajibkan kita berhati-hati mengambil makanan dan mencari rezeki. Kerana berdasarkan dalil syar'i, kita melihat arahan-arahan mengelak daripada memakan makanan haram dan ancaman-ancaman yang dikenakan kepada mereka yang terlibat dengan pemakanan yang haram. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka dalam hal berkaitan dengan makan minum ini, Islam sangat ambil berat kerana dia melibatkan perihal bersangkutan dengan perihal ibadah. Baik, yang pertama, baru-baru ini saya sekeluarga makan di sebuah restoran. Di situ ada menu ketam batu yang besar. Harganya memang agak tinggi. Saya teringin nak makan, tetapi abang saya larang, katanya ketam batu hukumnya haram. Baik, berdasarkan maklumat yang didapati, ketam batu yang dijual di restoran-restoran makanan adalah ketam yang berasal daripada laut. Berdasarkan kaedah pemakanan dalam mazhab Syafi'i, semua binatang laut halal
melainkan binatang yang jelas memberi mudarat. Jika beracun, ia haram. Baik, berdasarkan kaedah ini, ketam batu yang berasal dari laut halal dimakan walaupun dijual dengan harga yang mahal. Pendapat ini mempunyai sandaran daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Boleh rujuk dalam surah Al-Ma'idah ayat 96. Juga dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi ditanya tentang air laut. Baginda menjawab, airnya membersihkan, bangkai binatangnya halal dimakan. Baik, haiwan yang disebut dalam dua dalil ini merujuk kepada binatang laut tanpa mengira jenis. Ia halal dimakan selagi tidak memudaratkan si pemakan. Yang menarik dalam isu ini, Imam mazhab Syafi'i mengharuskan makan babi laut sekiranya ia wujud dalam alam laut. Kerana yang diharamkan dalam Al-Quran adalah babi yang hidup di darat. Yang tinggal di laut halal dan boleh dimakan. Ini apa yang disebut dalam mazhab Syafi'i. Kesimpulannya, ketam batu halal dimakan kerana datang dari laut. Tak sama dengan ketam batu yang ada di sawah yang biasa kita lihat. Itu lain. Moga garis panduan ini memberi satu kefahaman kepada kita dalam bab berkaitan dengan makanan. Berkaitan dengan makanan. Baik, masalah yang kedua, ada kawan saya suka makan di majlis kenduri kenara walaupun tidak dijemput. Alasannya tuan rumah memang niat untuk jamu semua tetamu. Itu juga cara fikir dia. Halalkah apa yang dimakannya? Dia kenduri, dia pergi makan saja. Tak payah jemput, dia pergi makan. Alasan dia tuan rumah memang niat untuk jamu semua tetamu. Baik, boleh pakai ke pandangan ini? Baik. Para ulama menyatakan bahawa mencari makanan sebegini hukumnya haram. Golongan ini dinamakan sebagai mutataffil. Golongan yang mencari makan di rumah kenduri dan makan tanpa izin. Dalam Islam, hukum meminta izin adalah satu kaedah syarak sebagai asas kepada pengharusan hak seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah An-Nur, wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat, yakni mematuhi cara dan peraturan. Ayat ni terang kewajipan minta izin daripada seseorang pemilik seperti rumah yang kita tak boleh masuk ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya. Begitulah dikiaskan perbuatan makan kenduri di rumah orang lain. Perlu dapat keizinan daripada tuan kenduri kerana tuan kenduri yang memiliki kenduri tersebut. Tak boleh pakai pandangan pergi makan saja sebab tuan rumah memang niat nak jamu semua tetamu. Tak boleh. Dia kena jemput. Tak jemput, tak boleh. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya melainkan sesuatu yang diberikan oleh saudaranya kepadanya dengan sukarela. Maka dalil ini menunjukkan bahawasanya tindakan yang dilakukan oleh segelintir orang, yakni pergi makan kenduri tanpa dijemput, haram secara qat'i. Maka perlu bertaubat dan perlu minta halal kepada tuan kenduri. Dan kalau dia minta bayar, kena bayar. Baik. Bertaubatlah. Jangan buat perangai pelik-pelik ni. Pergi makan, tak bayar. Makan, tak bayar. Baik. Masalah yang tiga, mencuri ilmu.
seorang tukang masak curi ilmu masakan orang lain untuk perniagaan. Boleh ke? Bagaimana pula dengan keuntungannya? Dia curi ilmu masakan orang lain. Baik. Perbuatan ini dilarang kerana ia termasuk dalam mencuri idea seseorang dan mengambil keuntungan daripada penat lelah kreatif seseorang. Para ulama mengatakan sesungguhnya mengambil secara senyap tanpa izin atau mencuri idea orang lain yang membawa keuntungan adalah haram dan termasuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia rujuk surah An-Nisa ayat 29. Dalil ini menunjukkan betapa kuatnya larangan mengambil harta orang dengan cara yang salah dan batil. Wahai orang yang beriman, jangan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, yang tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Dan jangan kamu berbunuhan sama sendiri. Maka jangan curi idea orang lain, minta izin, kecuali lah dia buat buku masakan, dia jual. Ataupun dia bagi PDF, dia bubuh dekat Facebook, boleh ambil lah. Yang tak boleh ni, curi masakan, ilmu masakan orang untuk perniagaan. Yang ni tak dibenarkan oleh syarak. Baik, apakah hukum menjual semula barangan curi? Oh, ni tak boleh. Curi pun tak boleh. Hukumnya haram. Ini kerana dia sudah mengetahui barang itu bukan milik penjual, tetapi dia mendapatkan dengan mencuri untuk tujuan perniagaan. Dia dah tahu barang tu barang curi, haram untuk dia beli. Haram untuk dia beli. Kerana barang tu kalau dia tahu barang curi, tak boleh beli. Kalau tak tahu, tu cerita lain lah. Kalau dah tahu, tak boleh beli barangan curi. Baik, setengah kedai belum mendapat sijil halal daripada JAKIM. Adakah secara automatiknya bermakna haram kita makan di kedai tersebut? Baik. Menurut hukum fiqh, sesebuah kedai yang tidak mendapatkan sijil halal daripada JAKIM tidak bermakna haram bagi kita untuk makan di situ. Sekiranya kedai yang menyediakan makanan itu dikenali prihatin dalam menjaga batas halal dan haram, walaupun tak ada sijil halal JAKIM, masih halal untuk kita makan di kedai tersebut. Yang jadi masalah hari ini, ada kedai yang dimiliki oleh orang bukan Islam, pekerjanya juga bukan Islam dan tidak ada halal JAKIM, tukang masaknya kadang-kadang bukan Islam. Yang ni menimbulkan keraguan dan Nabi sebut, tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil yang tak meragukan. Maka jadi masalah hari inilah. Dia suka makan tom yam kedai orang bukan Islam. Makan seafood kedai orang bukan Islam. Kadang bahan dia, bekas dia, tukang masak dia tak Islam. Apa yang dia tahu tentang kebersihan, kesucian, at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu sebahagian daripada iman. Maka kita makan di kedai orang bukan Islam, kek yang dibuat oleh orang bukan Islam, apa lagi? Banyaklah benda yang dibuat oleh orang bukan Islam. Dia masak sebagainya. Pemilik pekerjanya bukan Islam. Nasihat kita lebih baik elakkan. Lebih baik elakkan daripada makan di kedai orang bukan Islam dan barang makanan yang disediakan oleh orang bukan Islam. Kerana benda ini meragukan dan tak makan di tempat orang bukan Islam ni lebih menenangkan hati lah. Lebih menenangkan hati. Banyak lagi.
Kedai orang Islam banyak. Kalau nak makan nasi Arab, boleh telefon saya. Kita sediakan nasi Arab, Arabic Kitchen. Nasi Arab. Pis ada, beras kita bagi. Boleh beli. Kalau nak makan tom yam, banyak kedai tom yam ada. Nak makan ikan bakar, tom yam sedap, pergi kedai sahabat saya. Kedai My Friend. Friends Food. Di Bukit Sentosa. Sebaris dengan segi fresh. Apa dah? Segi fresh. Yang baru tu. Kedai Friend Food. My Friend. Kedai sahabat kita Tuan Mahathir. Boleh makan kat situ. Itu insya-Allah tidak diragui lagi. Halal kedai dia. Masak pun sedap weh. Kalau nak belanja saya pun boleh. Kita pergi tang tu. Nak belanja saya, boleh kita pergi tang tu. Baik. Baik, masalah kebiasaannya kita prihatin soal makanan halal kerana takut berdosa termakan makanan yang haram. Mungkin kita masih kurang mengambil tahu kelebihan memakan makanan yang halal. Berapa kelebihan makan makanan yang halal ni? Apa kelebihan dia? Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu amalan melainkan ia datang daripada sumber yang baik. Maka orang Islam mestilah melakukan sesuatu perkara, mesti perkara itu perkara yang baik. Ini Tuan Kemalizan beritahu, kalau nak makan bakso, pergi Simpang 3 Sungai Buaya. Ini anak-anak muda kita berniaga, Tuan Adam Opoi dan juga Tuan Afiq Jasmuri. Boleh pergi makan bakso dekat Simpang 3, Kampung Sungai Buaya. InsyaAllah diakui sedap. Diakui sedap. Baik, maka salah satu tujuan Rasul diutuskan adalah untuk menghalalkan perkara yang baik. Maka hari ini kelebihan makanan yang halal. Pertama, mampu melakukan amal soleh. Mampu melakukan amal yang soleh. Hari ini sebab apa kita jadi payah nak buat amal soleh? Makanan kita ada syubhah, ada haram, ada keraguan. Yang kedua, kelebihan makan makanan yang halal, doa mustajab. Doa mustajab. Hadis riwayat Imam Ahmad, ada seorang lelaki musafir dengan berabuk rambutnya, kusuk masai janggutnya. Dia tadah tangan ke langit, minta Allah Ta'ala tolong dia. Maka Tuhan tak makbul doa dia. Sebabnya dijawab oleh Nabi kerana pakaiannya haram, makanannya haram, minumnya haram. Semua benda masuk dalam perut dia haram. Maka doa dia tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga, kelebihan makan makanan yang halal, terpelihara daripada azab api neraka. Terpelihara daripada azab api neraka. Setiap daging yang tumbuh benda-benda haram masuk neraka. Maka makanlah makanan yang halal. Ada kelebihannya. Pertama, memberi kekuatan untuk kita melakukan amal soleh. Yang kedua, doa mustajab. Yang tiga, terpelihara daripada azab api neraka. Tuan Khairul Anwar Al-Megat. Kedai mamak dan cendol kadang-kadang tak pasti India Muslim ataupun tidak. Tapi elok ramai. Dia macam kita sebut tadi, Nabi sebut, tinggalkan perkara yang meragukan. Kalau kita was-was, ragu-ragu, Islam tak Islam, maka jaga. Saya kalau sebut jadi kontroversi pula, dekat Bukit Sentosa tu, ada kedai mamak. Yang saya tanyalah, toki dia Islam. Pekerja dia, saya panggil tanya dia, yang buat ayak tak Islam. Dekat Bukit Montong, Yang buat roti canai tak Islam.
yang masak mi goreng tak Islam. Tak Islam. Toki Islam. Kat kedai pun ada Bismillahirrahmanirrahim. Nama kedai pun nama kedai Islam. Tapi bila kita tanya, saya pernah masuk lah. Order dah nak minum. Tanya orang yang buat roti canai. Tak Islam. Tanya orang yang bancuh ayak. Tak Islam. Orang yang goreng mi tak Islam. Maka berhati-hatilah. Dan hari ni tanya. Bukan susah pun. Panggil dia tanya. Kedai mamak ke, kedai cendol ke apa-apa. Tanya. Kalau dia tak Islam, dia makan. Suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau tak boleh tu, tak Islam lah tu. Takkan orang Islam tak boleh mengucap. Maka kita kena pastikan halal ni. Sebab dia ada ancaman azab daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat kedai yang pekerjanya orang bukan Islam melayan para pelanggan dan sesetengah kedai orang yang masak itu orang bukan Islam. Jadi apa hukum kita makan di restoran tersebut? Baik restoran yang menyediakan makanan dan minuman perlu menyediakan pekerja Muslim. Ini kerana ia lebih menjamin kebersihan dan menguatkan keyakinan pelanggan akan kehalalannya. Dia cerita bab halal-halal ni orang Islam Orang bukan Islam, maka dia tahu tentang halal, dia tahu tentang kebersihan, tentang kesucian. Tapi kalau tugasan yang berkaitan dengan ambil pesanan, bahagian cashier, itu tak apa. Pekerja bukan Muslim yang urus. Itu tak ada masalah. Ambil order orang bukan Islam. Cashier orang bukan Islam, kopitiam. Tapi yang sedia semua orang Islam, tak apalah. Yang meragukan hari ini, yang ambil order tu orang Islam. Cashier orang Islam. Yang tukang sediakan makanan orang bukan Islam. Itu yang meragukan dari sudut keyakinan, dari sudut kebersihan, dari sudut halal. Sebab bekas ada, kita kena tahu dari sudut ingredient dia, dari sudut bekas yang digunakan. Kalau kedai orang bukan Islam, itu yang membimbangkan kita. Tapi ramai orang Islam duk tibai dalam tu. Macam tak ada kedai orang Islam. Sedangkan banyak pau pun orang bukan Islam. Hak orang Islam tak sedap je dia. Kacau. Capati pun kena hak orang bukan Islam buat sedap. Hak orang Islam buat tak apa nak sedap. Melelong jadinya. Baik, seseorang pernah mengatakan kepada saya, arak boleh merawat penyakit seperti sakit jantung. Benarkah begitu? Jika ya, apa hukum berubat dengan arak? Para ulama bersepakat bahawa rawatan dengan arak dan benda-benda yang memabukkan ketika keadaan biasa adalah haram. Iaitu pada waktu masih ada ubat yang halal yang boleh digunakan untuk rawatan. Inilah yang disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 10. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, tilik nasi, patung adalah kotor, najis. Dan daripada amalan syaitan, hendaklah kamu menjauhinya. Kalimah menjauhi ini bermaksud tinggalkan. Islam bukan setakat larang melakukan perbuatan itu, mendekati pun tak boleh. Mendekati pun tak boleh. Contohnya seperti bukan setakat dilarang minum, bahkan simpan pun tak boleh. Arak. Maka ayat ni juga merangkumi masalah rawatan dengan menggunakan arak, kerana rawatan mengambil hukum memakan dari sudut fiqh. Cuma dalam keadaan darurat, para ulama berselisih pendapat berkaitan penggunaan arak dalam rawatan.
Pandangan pertama, rawatan dengan benda haram seperti arak ketika darurat adalah harus. Dengan syarat ia diberitahu oleh seorang doktor Muslim bahawa ia memberi kesembuhan dan tidak mempunyai ubat yang tidak haram. Ini merupakan sebahagian pendapat ulama Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mereka berhujah dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 119. Ayat ini menunjukkan bahawa perkara yang haram diharuskan ketika darurat yang mengakibatkan kematian. Maka rawatan dengan benda haram dibenarkan, diharuskan. Disebut dalam ayat ini. Baik, pandangan yang kedua, berpendapat berubat dengan benda haram adalah haram secara mutlak. Ini mereka berhujah dengan dalil surah Al-A'raf ayat 157. Lah ni nak pakai pandangan mana? Sebahagian ulama mengatakan tuan kitab ini menyebut pendapat yang pertama lebih kuat kerana penjagaan nyawa lebih penting dalam keadaan darurat dan bertepatan dengan maqasid syarak. Sedangkan dalil pendapat kedua menyebut dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa yang merupakan prinsip umum yang tidak menyentuh soal waktu darurat. Mana kalau darurat bolehlah. Saya sebut hari itu penggunaan vaksin, bukan vaksin. Ada orang sakit jantung, paru-paru dan nak disuntik dengan gelatin lembu tak berkesan, terpaksa guna gelatin babi. Kalau melibatkan darurat nyawa, maka diharuskan. Baik. Tak lama dulu kecoh isu bir halal. Oh, kacau lah. Apa pandangan? Datuk Yusuf Al-Qardawi menyebut Islam bersepakat bahawa setiap minuman yang mempunyai unsur yang memabuk ataupun banyak tetap haram. Apabila arak ini diharamkan kerana mabuk dan unsur yang membabukkan itu adalah alkohol, maka sekiranya terdapat dalam jenis minuman bir yang tidak mempunyai alkohol, ia tidak menjadi haram. Tidak menjadi kesalahan seorang Muslim yang tenang hatinya dengan air itu untuk minum. Dia kalau ada benda mabuk, haramlah. Kalau buh tulis ya bir, tapi tak ada sebarang benda alkohol, maka dia tak jadi haram. Kalau ada sikit alkohol, haram. Kalau dia was-was, nama dia bir halal, ada alkohol ataupun tidak, maka jangan minum. Nabi sebut tinggalkan perkara yang meragukan. Nama tu nama, letak bir halal, macam-macam nama lah. Macam-macam nama. Cuma yang kita nak tahu, dia ada alkohol tak? Ada benda bahan yang memabukkan? Kalau ada, dia haram. Kalau dia nama saja, maka dia tak jadi masalah lah. Hari ini orang buh nama saja. Bubuh nama saja. Kalau buh nama je lah. Baik. Adakah semua telur haiwan boleh dimakan? Syekh Daud Al-Fatani berpendapat semua jenis telur binatang, baik yang terbang di udara, yang berada di laut dan yang merayap di darat, halal dimakan asalkan tidak membahayakan kesihatan. Selain itu dihalalkan segala jenis telur yang terhasil daripada binatang yang tidak boleh dimakan selagi ia tidak memberi mudarat kepada nyawa dan kesihatan. Penyu. Kita tak makan penyu. Telur dia boleh makan. Walaupun dia binatang yang tak halal dimakan, telur dia boleh dimakan asalkan tidak memberi mudarat kepada nyawa dan kesihatan. Apakah hukum makan telur ulang? Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ahdal berpendapat bahawa segala jenis telur binatang yang halal dimakan
atau binatang yang tidak halal dimakan. Segala jenis telur binatang yang halal dimakan atau tidak adalah halal dimakan. Binatang tu kita halal makan ke tak halal makan, telur dia halal dimakan. Tetapi jika telur tersebut beracun, seperti telur ulang, maka hukum memakannya haram kerana membahayakan nyawa. Imam Qalyubi berkata telur ular haram dimakan kerana membawa kerosakan pada diri sendiri. Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengharuskan hukum memakan telur haiwan-haiwan yang tidak dimakan dagingnya selagi ia tidak memudaratkan manusia. Kata Imam As-Suyuti, tiada bagi kami ulama Syafi'i telur yang haram dimakan. Namun begitu, sesetengah daripada kami telah mengecualikan telur ular dan telur serangga kerana dikhawatiri memudaratkan. Kira telur binatang semua boleh makanlah, kecuali dia mudarat dan bahaya. Kalau tak ada mudarat, tak ada bahaya, clear. Kalau ada orang sebut pandangan yang berbeza, saya sebut siap-siap. Yang berbeza ni mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali tegas mengatakan telur haiwan yang tidak dimakan daging haram dimakan. Ini kerana telur adalah salah satu bahagian daripada haiwan tersebut. Seandainya haiwan itu sendiri tak boleh dimakan, maka mana-mana bahagian haiwan itu juga haram dimakan. Ini pandangan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i boleh, kecuali telur yang bahaya. Tak bahaya, tak apa. Tak bahaya, tak apa. Apakah hukum makan katak? Haram. Dalam mazhab Syafi'i, haram makan katak. Alasan yang pertama merupakan binatang yang hidup dua alam, iaitu di air dan di darat. Yang kedua termasuk dalam al-khaba'is, yakni binatang yang jijik. Yang jijik. Juga katak mengandungi kelenjar parotid di kedua-dua bahagian belakang kepalanya. Di samping kelenjar-kelenjarnya juga mengandungi racun yang mengalir keluar ketika katak menghadapi tekanan. Katak haram dimakan oleh kebanyakan, disebut oleh kebanyakan ulama. Banyak lagi benda lain boleh makanlah. Banyak lagi benda lain boleh makan. Banyak nak makan katak pula dah. Ni rakaman ni tau. Ni live ni. Saya pernah tanyalah orang yang jadi komando. Tanya dalam banyak-banyak binatang dia makan, apa yang paling sedap. Kata dia katak. Allah. Sedangkan haram dimakan dan beracun. Dia tahu tengok katak dia rasa lagi sedap kata. Wallahualam lah. Kita tak makan tu. Tak makan. Baik, ada rakan saya seorang mu'allaf Cina. Masih suka dengan makanan kaumnya sendiri. Sukar baginya untuk makan makanan orang Melayu. Apa pendapat Ustaz? Baik. Dia begini. Islam tak pernah haram makanan sesuatu kaum. Makanan sesuatu kaum itu sesuai dengan tempat dan bahan yang ada di suatu tempat. Setiap orang membesar dengan makanan kaum dia. Maka makanan kaumnya lebih ia sukai berbanding dengan makanan kaum lain. Orang Cina sukalah makan makanan Cina. Makan je lah. Tapi pastikan halal. Orang Melayu pun ada perbezaan cita rasa makanan. Orang Kelantan suka makanan manis. Orang Negeri Sembilan suka makanan pedas. Perbezaan ni bukan satu aib. Dia tidak menjejaskan iman, tidak menjejaskan amal soleh. Begitulah Muslim mu'allaf. Cina dia suka makanan Cina. Kerana dia membesar dalam budaya makanan Cina. Sama juga India Muslim dan juga bangsa-bangsa yang lain. Cuma yang kita boleh sebut,
Orang Cina makanlah makanan masakan Cina, India, masakan India. Tapi pastikan halal. Tak jadi masalah. Orang Melayu hari ni pun suka makan masakan Cina. Mi tarik lah. Mi macam-macam lah hari ni. Yang Cina Muslim buat mi tarik lah. Laku lah dia. Dia mu'allaf ni dia suka makanan yang dibuat daripada bahan yang tak halal. Seperti bak putih. Dia bukan kira Cina ke apa ke. Hak tak halal ni semua orang tak boleh makan. Kalau tak halal. Dia kalau takat nama saja, tak apa. Dia nak tengok isi kandungan makanan tu. Ramuan dia apa. Orang Melayu pun ada kat nama makanan, nama dia yang tak cantik. Kuih itik-itik. Kuih tai itik. Sejenis kuih, tetapi dinamakan dengan nama yang tak elok. Orang yang tak pernah dengar, mesti tak mau makan. Kuih apa? Kuih tai itik. Tapi halal. Kerana dibuat menggunakan bahan yang halal. Cuma nama yang tak bagus. Nama yang tak bagus. Tak sedap didengar. Kalau ada tak kuih tai kucing. Itu kuih itik. Kuih tai kucing. Bentuk macam tai kucing. Tapi dibuat dengan bahan yang halal. Kira halal lah. Halal. Macam orang bukan orang kaum yang lain, namanya bak kutih. Kebiasaannya dibuat menggunakan daging babi. Maka hukumnya haram. Tapi kalau bak kutih, nama dia bak kutih, dibuat dengan daging lembu yang disembelih mengikut hukum syarak dan tidak mengandungi daging yang haram. Maka dia halal. Walaupun dia buat nama bak kutih, tapi kebiasaan bak kutih ni dibuat dengan daging babi. Maka haram lah. Tapi kalau dia mu'allaf Cina, nama bak kutih juga, tapi buat dengan barang yang halal. Lembu. Maka halal lah. Jadi halal. Walaupun nama dia masih bak kutih, tapi ramuannya daging halal. Jadi halal. Nama saja. Tapi ubahlah sebab orang dah tahu dah. Biasaan dia orang tahu dah kalau bak kutih haram. Ubah nama lain lah. Bak kut kopi lah. Tak payah tih lah. Bak kut Milo lah. Maka cari yang halal. Tukarlah ramuan. Kalau dia dah masuk Islam, bak kutih dia tukar ramuan. Tukar ramuan supaya jadi yang halal. Supaya jadi yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ni ada soalan berkaitan dengan penapis ayak. Hari ni banyak orang penapis ayak. Baik. Saya baru saja memasang mesin penapis air di rumah atas nasihat rakan sekerja. Tetapi saya keliru mengapa ada setengah mesin mendapat pengesahan halal dan ada setengah mesin yang sebaliknya tidak dapat pengesahan halal sedangkan air tersebut secara zahirnya bersih. Ayak dia bersih. Tapi ada yang penapis ayak ada sijil halal, ada penapis ayak tak ada sijil halal. Mohon pencerahan. Hari ini penggunaan penapis ayak merupakan barangan keperluan yang penting. Hampir semua rumah ada, walaupun tak hukum wajib lah, tapi kebanyakan rumah ada penapis ayak. Maka bila dah jadi keperluan, maka hari ini kemunculan mesin penapis ayak ni pelbagai di pasaran ni banyak sangat, sedikit sebanyak menimbulkan persoalan lah berkenaan komposisi ataupun sistem yang diguna pakai, sama ada halal ataupun tak halal.
Baik, kita jawab secara asas mesin penapi hayak mengandungi beberapa tahap tapisan yang terdiri daripada pelbagai komponen dan bahan. Salah satunya ialah seramik yang berfungsi sebagai penapis air daripada bendasing seperti lumut, lumpur, mikroorganisme dan bahan-bahan cemar yang lain. Yang menjadi persoalan dan kebimbangan, apakah sumber utama bahan seramik tersebut? Sekiranya bersumberkan tulang belulang haiwan, adakah haiwan tersebut halal? Bahkan jika haiwan tersebut halal, adakah kaedah sembelihan haiwan tersebut menepati kaedah syarak? Seandainya haiwan tersebut statusnya tak halal, seperti babi anjing, tentu ayak yang ditapih melalui tulang itu, walaupun bersih, tetap dikira najis. Sekiranya haiwan tersebut tak disembelih mengikut hukum syarak, menurut mazhab Syafi'i, tulang tersebut juga tak boleh digunakan kerana dikira sebagai bangkai. Maka kita maklumat tentang komponen dan komposisi bahan dalam mesin penapi hayak amatlah penting untuk diteliti agar para pengguna, khususnya umat Islam, dapat meyakini kehalalannya sebagaimana yang digambarkan oleh pihak penjual. Maka nasihat kita, pilihlah mesin penapi hayak yang diketahui dan disahkan halal oleh pihak yang berautoriti. Mungkin harganya lebih mahal berbanding mesin penapis yang lain, namun tidaklah ternilai berbanding keutamaan sebagai seorang Islam untuk mencari yang halal. Lebih-lebih lagi, ayak tu masuk ke dalam jasad kita ni, menjadi sebahagian daripada komposisi badan kita. Maka pastikan mesin ayak ni banyak, orang kira hak murah, dia bukan kira yang halal. Maka kena pastikan mesin penapi hayak tu pun bukan kira makanan halal dia. Mesin dia kena tahu halal tak halal. Seramik-seramik yang digunakan. Ini kita tapih ya. Tak halal, sebab tu duk tengok apalah. Anak kita hari ni semakin degil. Kita sendiri semakin kurang amal soleh. Hati semakin kerah. Amal ibadah semakin malas. Rupanya mesin penapi hayak yang kita guna tu tak halal pula dah. Tak halal. Itu pun jadi permasalahan yang besar untuk kita ambil tahu dan untuk kita ambil berat. Baik, habis berkaitan dengan halal-halal ni. Banyak lagi lah. Bab lain sikit. Bolehkah ziarah kubur saudara bukan Islam? Jawapannya boleh. Boleh menghadiri penguburan jenazah orang bukan Islam. Boleh juga nak ziarah kuburnya pada bila-bila masa. Berkata Imam Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Muzani, dibolehkan bagi seorang Muslim untuk mengiringi jenazah kerabatnya yang kafir. Adapun ziarah kuburnya, maka menurut pendapat yang tepat, hukumnya boleh juga. Yang tidak boleh ialah mendoakannya, tak boleh. Baca Fatihah untuknya, tak boleh. Apatah lagi minta Allah ampunkan dosanya, tak boleh. Apatah lagi minta Allah Ta'ala masuknya ke dalam syurga, tak boleh. Haram hukumnya melakukan perkara tersebut menurut para ulama. Itu tak boleh lah. Itu tak boleh. Boleh rujuk surah At-Taubah ayat 113. Ziarah kubur orang bukan Islam, iring jenazah boleh. Yang tak boleh berdoa untuk dia tak boleh. Baca Fatihah dia pun tak boleh lah. Tak boleh. Baik, zakat kepada mu'allaf. Adakah perlu mu'allaf itu miskin atau bagaimana? Baik, golongan mu'allaf, dia status layak zakat mu'allaf. Maka dia berhak menerima zakat.
Bukan kerana dia miskin atau fakir. Dia mu'allaf, tak kira lah dia kaya ke apa. Janji dia mu'allaf. Malah mereka berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya. Perkara ini tertakluk kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menilai selama mana mereka berhak dibantu dengan dana zakat setelah memeluk Islam. Dia mu'allaf. Dia termasuk dalam golongan yang layak terima zakat. Tidak semestinya dia miskin. Asal dia mu'allaf, dia layak terima zakat. Tu sahabat kita masuk tu. Toki, my friend. Saat dia telefon saya tak boleh nak jawab lah, saya tengah kuliah. Minta maaf. Tuan D, my friend. Telefon tadi tak boleh jawab sebab tengah kuliah. Baik, Dr. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan pembahagian zakat kepada asnaf ini menjadi dalil bahawa zakat bukanlah semata-mata ibadah ihsan secara individu walaupun diwakilkan pelaksanaan kepada seseorang. Namun ibadah ini merupakan urusan kenegaraan atau perkara yang dilakukan pengawasannya dan tindakan pengurusannya oleh ahlul hal wal aqdi, kerana merekalah yang berupaya mengetahui dan menentukan sama ada golongan itu boleh dilembutkan hati atau mempunyai kecenderungan terhadap Islam ataupun tidak. Golongan mu'allaf ni, pihak jawatan lembaga zakat semua tahulah. Selama mana dia pun layak untuk terima zakat ni, asal dia mu'allaf, dia boleh terima zakat. Kalau dia kaya pun dia layak terima zakat. Cuma lama mana tu terserah kepada pihak pengurusan lah. Pihak pengurusan. Bolehkah non-Muslim belajar Al-Quran? Tak ada masalah untuk ajak Al-Quran kepada orang bukan Islam yang menampakkan kecenderungannya kepada Islam. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan telah berkata ashab kami, tidak dihalang bagi orang kafir untuk mendengar bacaan Al-Quran, tetapi mereka dilarang menyentuh mashaf Al-Quran. Itu dilarang. Adakah harus mengajarkan mereka Al-Quran? Yang ni perlu dilihat situasi terlebih dahulu. Jika dia tiada kecenderungan untuk menganut Islam, maka tak harus untuk ajak Islam dekat dia. Jika didapati ada tanda-tanda bahawa dia cenderung untuk memeluk Islam, maka ketika itu harus hukumnya menurut salah satu pandangan daripada dua pandangan dalam mazhab. Pendapat ini dipegang oleh Qadhi Husain Al-Baghawi dan beberapa ulama lain. Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyatakan masalah ini merupakan antara persoalan yang diperselisihkan dalam kalangan ulama salaf. Imam Malik melarang mengajar Al-Quran kepada orang kafir. Imam Abu Hanifah membolehkannya, manakala Imam Syafi'i ada beberapa pendapat. Jelasnya, pandangan yang terpilih adalah perlu dibezakan terlebih dahulu antara orang kafir yang cenderung pada Islam dan tidak dikhawatiri akan mencela Islam. Kalau yang cenderung, harus ajak dia. Kalau yang tak cenderung, tak payah ajak dia tentang Al-Quran. Awak lain putih-putih. Orang lain okey ke? Saya tak tahu putih ke tak putih ni. Kalau putih, maknanya tengoklah line dia macam mana. Bolehkah bagaimana jika rakan kongsi non-Muslim menjemput kita ke rumahnya untuk jamuan makan? Bolehkah menghadirinya? Jagindas, saya mu'allaf Ustaz, 1/7/2010 convert. Pernah terima zakat tak Tuan Jagindas? Boleh ke pejabat zakat untuk terima zakat? Sebab anda layak, anda mu'allaf. Layak terima zakat. Dia tak kira kaya ke, miskin ke. Dia kira mu'allaf layak terima zakat.
Tapi kalau memang perlu duit zakat, mai jumpa saya insya-Allah. Kita ada zakat yang kita ada bahagian untuk bagi kepada muallaf. Nanti Tuan Jagindas boleh PM saya dan boleh berjumpa dengan saya insya-Allah. Boleh jumpa insya-Allah. Kita ada peruntukan untuk bawah ganti lelaki pun ada peruntukan untuk zakat muallaf. Boleh insya-Allah. Baik, macam mana orang bukan Islam ajak kita ke rumahnya untuk jamuan makan? Pada dasarnya boleh memenuhi jemputan dengan menghadiri majlis jamuan makan tersebut dengan syarat makanan minuman yang dihidang adalah halal dan tiada aktiviti haram atau aktiviti yang dilarang oleh syarak. Kita boleh hadir dengan syarat makanan yang dihidang makanan halal dan tak ada hidangan arak dan juga tidak ada aktiviti yang bertentangan dengan syarak. Rasulullah pernah menerima jemputan makan daripada non-Muslim di rumah mereka. Sebagai balasannya, baginda juga menjemput mereka datang bertamu ke rumah baginda. Makna selagi tidak berlaku perkara yang diharamkan syarak, di samping kesucian dan kehalalan makanan diyakini terpelihara, tiada tegahan untuk orang Islam bertandang ke rumah non-Muslim. Saya dan seorang rakan non-Muslim berpakat untuk buka sebuah restoran. Meskipun konsepnya bercirikan makanan halal, namun arak dijual khusus untuk pelanggan non-Muslim. Dari sudut pembahagian keuntungan dibahagikan antara halal dan haram. Bermakna keuntungan saya hanya daripada jualan makanan halal dan rakan saya sebaliknya. Bolehkah begitu? Tak boleh. Tidak dibenarkan. Hal ini kerana rakan niaga secara umumnya berkongsi semua harta dan pendapatan dalam kerjasama niaga, maka hasilnya juga tidak halal, bahkan berdosa. Dia buat kedai, kita share dengan non-Muslim, kedai ciri halal, tapi ada arak khusus untuk non-Muslim. Tak boleh. Tak boleh rakan niaga macam ni. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Macam mana pula restoran tak jual arak? Restoran, kita buka restoran tak jual arak, tapi pelanggan non-Muslim boleh bawa arak untuk minum dalam restoran sekiranya mereka mahu. Apa hukum? Kita ada restoran, tak ada arak. Orang bukan Islam boleh masuk arak. Kalau dia nak bawa arak masuk, nak minum, boleh. Jawapannya, tidak boleh membenarkan orang datang membawa arak, apatah lagi meminumnya di premis perniagaan kita. Hal ini kerana buatan tersebut adalah mungkar dan wajib ditegah. Membenarkan amalan mungkar berlaku dalam restoran milik sendiri adalah dilarang, bahkan berdosa. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu kecuali daripada hasil yang baik. Tak boleh. Walaupun orang bukan Islam bawa arak, dia mai tak boleh juga. Tuan Jaginda, seganlah Ustaz, dari dulu saya tak pernah lagi mohon. Tu terpulanglah. Kalau tak segan, kita bagi pada orang lain lah. Dia tak ada masalah, dia atas diri sendirilah. Kalau kita rasa kita okey, kita tak mau, kita boleh bagi pada orang lain. Dan kita gen lelaki, kita banyak ruang pada golongan fakir miskin dan sebagainya. Kita zakat dan sebagainya, kita ada asnaf. Asnaf mu'allaf ni kebanyakan dia segan lah. Kecuali yang memang dia susah. Yang tu ada mohon lah. Ada mohon. Baik, insyaAllah kita sambung lagi lah. Banyak lagi persoalan berkaitan dengan realiti semasa ni, hukum hakam, budaya sebagainya. InsyaAllah kita akan bincang lagi akan datang. Banyak lagi lah
ulang kaji kita berkaitan dengan hukum hakam ini. Moga memberi manfaat yang baik untuk kita semua. Dan malam ni kuliah ditaja oleh Laris Teh Tarik. Laris Teh Tarik. Ni pun sekali dengan mak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Laris Teh Tarik taja kuliah malam ni. Pada siapa yang nak mendapatkan Laris Teh Tarik boleh order dengan saya lah. Order dengan saya. Saya yang jual. Order dengan saya insya-Allah. Toki dia ada kat Terengganu. Nanti kena sponsor main lagi banyak ni. Kena sponsor main lagi banyak. Dan juga tadi saya sebut tentang nasi Arab. Ni pun saya jual kat ni. Paste Yemeni mandi. Yemeni mendi nasi Arab. Ada paste dia sekali dengan beras sekali lah. Sekali dengan beras. Mudah disediakan. Pada siapa yang berasa boring dah PKP ni, makan nasi putih nak makan nasi Arab, boleh order lah. Order dengan saya lah. Order dengan saya. InsyaAllah. Boleh tengok dekat Facebook saya. InsyaAllah selalu kita iklan di situ. Boleh order insyaAllah. Boleh rasa sekali-sekala makan nasi Arab pula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada semua pendengar boleh menonton kuliah-kuliah yang lain, termasuk kuliah-kuliah saya yang sebelum-sebelum ni. Di channel YouTube ada kat bawah ni, Tuan Najmi Hashim dah letak tu. Dia punya YouTube channel Gen Talaki TV. Boleh subscribe, boleh tekan loceng. Boleh tengok video kuliah sebelum-sebelum ni. InsyaAllah. Wallahu'alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis shawab. Minta maaf banyak-banyak. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan saya dan tuan-tuan memaafkan saya. Jumpa lagi dalam siri kuliah insya-Allah pagi esok ke, malam esok ke, tengah hari esok ke. Kalau ada kelapangan insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.